Bersua kembali, lebih 10,000 kes sijil lahir daftar lewat berjaya diselesaikan. Itu antara fokus negeri di bawah bayu. Kita langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Baik Ifah, program Mahkamah Bergerak di Sabah berjaya menyelesaikan 104,221 kes sijil lahir daftar lewat sejak 2009 hingga September lalu. Daripada jumlah itu, 62,926 permohonan diluluskan, manakala 13,207 yang lain ditolak. Program ini akan terus diperluas dan ditambah baik bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat terutama di kawasan pedalaman. Sangat menggalakkan, program ini harus diteruskan, tapi kita perlu peruntukan lah. Ya. Sebab ini makan belanja juga kan. Seperti tahun-tahun lepas kita harap untuk tahun 2025 akan datang akan diteruskan. Tan Sri Abdul Rahman menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau program Mahkamah Bergerak di Dewan Masyarakat Shah Bandar Makang, Kuala Penyu. Sementara itu, Ahli Dewan Negara Nelson Wences Anggang menyambut baik penganjuran program ini dalam membantu masyarakat yang memerlukan perkhidmatan daripada jabatan-jabatan berkaitan. Selain permohonan kes sijil daftar lewat kelahiran dan kematian, turut berlangsung prosiding kes sivil dan jenayah melibatkan pemohon yang tinggal di kawasan pedalaman. Ini membantu rakyat-rakyat kita, terutama sekali yang di kawasan di luar pendalaman, yang mendapat kesukaran untuk pergi ke pekan-pekan atau bandar-bandar untuk membuat urusan-urusan di agensi-agensi ini. Dari segi Mahkamah Bergerak pula, saya difahamkan memang program mereka ini lebih tertumpu juga kepada pendaftaran lewat. Kalau bagi saya, ia memudahkan semua segala-galanya urusan mahkamah, semualah. Ya, memudahkan kita untuk berurusan di dokumen punya. Nah, yang pendaftaran lewatnya nih. Sangat memudahkan warga penduduk yang ada di sekitar Kuala Penyu. Dari segi masa, sebab dia dekat dan tidak memerlukan banyak masa untuk berjalan jauh. Program ini turut melibatkan penyertaan pelbagai jabatan dan agensi termasuk Jabatan Bantuan Guaman, Jabatan Insolvensi Malaysia, Pertubuhan Peguam Sabah selain pemeriksaan kesihatan. 121 pendatang asing tanpa izin parti Filipina dan Indonesia ditahan kerana pelbagai kesalahan dalam operasi penguatkuasaan imigresen. Operasi dijalankan di sekitar daerah Sandakan sejak semalam hingga awal pagi tadi. Parti berkenaan terdiri 46 lelaki dewasa, 36 wanita dewasa dan 32 kanak-kanak. Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Operasi Jafri Embok Taha berkata, antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk tiada dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa. Turut ditahan 3 rakyat Malaysia kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 55(b) Akta Imigresen 1959-63. Fokus kita pada tahun ini adalah untuk mengambil tindakan yang lebih serius kepada majikan-majikan, terutamanya yang melibatkan warga negara Malaysia dan juga warga negara asing. Ini adalah kerana masalah parti negara kita ini tidak akan timbul sekiranya tidak ada permintaan daripada majikan-majikan ini yang lebih cenderung untuk mengambil pekerja-pekerja tanpa mempunyai pas perjalanan yang sah. Jafri bercakap dalam sidang media di Depot Imigresen Sandakan. Beliau turut mengingatkan pihak majikan dan orang awam agar tidak melindungi parti. Setakat 30 September lalu, Jabatan Imigresen telah menjalankan 1,197 operasi penguatkuasaan melibatkan pemeriksaan ke atas lebih 23,000 orang. Daripada jumlah itu, 4,324 orang ditangkap, manakala 34 orang majikan telah didakwa. Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menerusi Sabah FM sekali lagi mengambil inisiatif menganjurkan program Sabah Berselawat selepas kejayaan penganjurannya tahun lalu. Program ini mendapat kerjasama kerajaan negeri selaku penaja utama bersama MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Laporan lanjut kita terus bersama wartawan Sahira Samain di Dewan Saadah Wisma MUIS. Silakan Sahira.
Baik, terima kasih. Malam ini akan berlangsungnya Sabah Berselawat 2024 di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu bermula pukul 8 malam. Program ini akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Program ini sememangnya amat memberi manfaat kepada umat Islam. Baik, untuk perinciannya, kita bersama dengan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik dan mudah-mudahan program kita pada hari ini akan berlangsung juga dengan baik. Baik Datuk, bagaimana Datuk melihat program Sabah Berselawat ini memberi manfaat kepada umat Islam? Program ini sudah pasti amat baik dan bermanfaat untuk umat dan apatah lagi ia melibatkan selawat ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita baru saja meraihkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah dan sekarang berlangsung juga di beberapa daerah dan sudah pasti Sabah Berselawat ini menjadi salah satu wadah yang terbaik untuk kita menyatakan menzahirkan rasa cinta kita ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, program ini akan diisi dengan semarak ilmu pengetahuan di mana kita akan mendengar tazkirah dan juga amanat daripada yang amat berhormat Ketua Menteri. Tazkirah sudah pasti berhubung dengan ilmu yang akan disampaikan oleh tokoh undangan kita yang mana akan menyentuh berhubung dengan kecintaan terhadap junjungan bersama dengan lantunan kasidah dan selawat ini sudah pasti kita akan beroleh keberkatan dan yang sangat penting juga akan dapat mengirat silaturahmi di kalangan kita dan sudah pasti ukhuwah dan perpaduan akan dapat kita semarakkan dengan selawat yang mana ini juga adalah pesan daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW agar kita bersilaturahmi, menjalin ukhuwah dan yang sangat penting memantapkan nilai perpaduan di kalangan kita. Baik Datuk, harapan Datuk mungkin terhadap penganjuran program ini? Terima kasih. Pertama, harapan saya supaya masyarakat di sekitar daerah Kota Kinabalu, Bandaraya Kota Kinabalu ini dapat datang beramai-ramai untuk sama-sama menyemarakkan program ini. Kedua, kita berharap program ini dapat dijadikan sebagai program tahunan kita. Malah kalau boleh kita kembangkan, kita lebarkan di daerah-daerah. Dan ini juga telah dan sedang dilaksanakan perancangannya oleh Jahins, oleh Muiz dan sudah pasti dengan kerjasama yang padu daripada RTM, Jabatan Penerangan yang mana pada hari ini menjadi tonggak atau nahkoda kepada program ini. Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian. Baik, kepada warga Bandaraya Kota Kinabalu, jangan lepaskan peluang sama-sama kita mengimarahkan program Sabah Berselawat ini. Baik, saya kira setakat ini dahulu perkongsian yang dapat saya bawakan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Zahira. Penduduk di 7 buah kampung dalam zon Tanjung Labian Lahdatu memohon agar kerajaan membina sebuah sekolah agama di kawasan berkenaan. Ini kerana sekolah agama rakyat Tanjung Labian yang beroperasi sejak hampir 30 tahun terpaksa ditutup untuk memberi laluan kepada operasi tabika kemas. Timbalan Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Abdul Hakim Gulam Hassan berkata, lebih 100 kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun di kawasan ini memasuki prasekolah setiap tahun. Pada masa sama, kanak-kanak ini juga memerlukan sekolah agama. Datuk Abdul Hakim berkata demikian kepada pemberita di Lahadatu. Beliau turut memohon agar kerajaan membina sebuah bangunan baharu untuk tabika kemas. Kita di kawasan Tanjung Labian ni kemas telah ditubuhkan lebih daripada 30 tahun. Tapi dia tiada bangunan yang sendiri. Dia hanya menumpang di sekolah agama rakyat. Memang ini satu keperluan yang sangat mendesak kerana dia melibatkan masyarakat yang terlalu ramai. Pada masa ini hanya 2 kelas tabika kemas dibuka yang hanya mampu menampung 50 orang murid pada satu-satu masa. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Labian dan Sekolah Kebangsaan Lok Buani pula masing-masing membuka sebuah kelas prasekolah yang menempatkan 25 orang murid. Keadaan ini menyukarkan ibu bapa kerana terpaksa menghantar anak-anak ke tabika dan prasekolah di Felda Sahabat.
Mereka terpaksa menanggung kos pengangkutan kira-kira RM400 sebulan yang agak membebankan. Ini menyebabkan ada kalangan murid dikatakan tidak dapat hadir ke sekolah. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti berita wilayah bersama Ifa di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.